Salam sejahtera kepada doktor. Saya ketua kumpulan 10 dan bilangan ahli kumpulan ialah seramai 7 orang termasuk saya. Untuk pembentangan hari ini, kod khusus GGGB 5683, Asas Kaunseling dan Pengurusan Bakat akan membentangkan tugasan kumpulan yang bertajuk Persepsi Pelajar dan Ibu Bapa terhadap Perkhidmatan Bimbingan Kaunseling di Sekolah Menengah. Saya akan membentang bahagian pengenalan. Bimbingan atau guidance dalam bahasa Inggeris membawa maksud memberi panduan atau nasihat kepada seseorang. Intelek, rohani, emosi serta sosial merupakan masalah peribadi yang sering dihadapi oleh pelajar dan pelajar ini memerlukan bimbingan yang sewajarnya. Ini menurut Mok Son Sam pada tahun 2003. Seterusnya, pengertian kaunseling adalah proses perhubungan yang aktif antara kedua-dua pihak yang membolehkan individu itu memahami dirinya dan persekitarannya. Ini menurut Selzer dan Stone pada tahun 1968. Masalah-masalah yang selalunya dihadapi oleh pelajar di peringkat sekolah terbahagi kepada dua kategori, iaitu masalah akademik dan masalah emosi sosial. Oleh yang demikian, guru atau pendidik perlu memainkan peranan penting sebagai pembimbing untuk membantu pelajar berkenaan untuk mengatasi masalah yang terjadi. Sebagai contoh, jika pelajar menghadapi masalah sosio-emosi seperti rasa takut, rasa kecewa, rasa bosan dan yang lain-lain, guru hendaklah membimbingnya agar dia dapat membina sifat keyakinan diri semula serta menggalakkan dia untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas secara aktif dengan rakan-rakan yang lain. Dengan adanya perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah, permasalahan yang timbul dalam kalangan pelajar dapat dibendung dengan baik melalui peringkat-peringkat yang diadakan semasa sesi tersebut. Oleh itu, selain daripada guru ataupun pendidik itu sendiri, ibu bapa sebagai penjaga sepenuh masa kepada anak mereka di rumah juga memainkan peranan besar dalam menggalakkan anak-anak mereka yang terlibat dalam perkhidmatan ini supaya masalah yang dihadapi dapat menemukan jalan penyelesaian yang sewajarnya. Hal ini kerana sokongan penuh ibu bapa merupakan semangat kepada para pelajar untuk keluar daripada masalah-masalah yang dihadapi. Seterusnya, saya akan membentang iaitu sebagai seorang individu yang bergelar pelajar, mereka seharusnya sedar dan mengambil inisiatif untuk melibatkan diri dalam perkhidmatan yang disediakan sekiranya mereka adalah golongan pelajar yang bermasalah di sekolah. Kebanyakan pelajar pada masa sekarang enggan mengikuti program atau aktiviti serta sesi ini kerana mereka berasa malu dan takut terhadap rakan yang lain dan mempunyai fikiran negatif seperti pandangan orang lain terhadap mereka. Jadi istilah stigma yang sering digunakan untuk menggambarkan sikap tidak baik atau sikap negatif tentang orang lain yang mendapatkan bantuan profesional. Keadaan ini juga jelas menurut Corrigan et al. Iaitu pada tahun 2001 dan Red and Law pada tahun 1999 yang menyatakan orang yang mendapatkan rawatan psikologi atau konseling sering dianggap lemah, tidak cekap dan tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri. Kesimpulannya, pada peringkat persekolahan atau institusi pendidikan, kaunseling merupakan proses pertemuan secara bersemuka di antara pengajar yang memainkan peranan sebagai kaunselor dengan seorang pelajar yang disebut sebagai klien yang menghadapi masalah peribadi atau akademik dengan tujuan membawa tingkah laku pelajar itu ke arah menyelesaikan masalah yang dihadapi. Saya Albiani Alfonsus, nomor metrik P139521. Seterusnya saya akan membentangkan 2.0 yaitu isu atau permasalahan. Okey, untuk isu atau permasalahan ibu bapa terhadap perkhidmatan kaunseling di sekolah menengah, yang pertama ialah kurang kesedaran dan pemahaman. Ibu bapa seringkali tidak memahami peranan sebenar kaunselor di sekolah. Ramai yang beranggapan bahawa kaunseling hanya diperlukan oleh pelajar yang menghadapi masalah disiplin atau kesihatan mental yang serius. Padahal kaunseling sebenarnya memberi manfaat kepada semua pelajar, terutamanya dalam mengatasi tekanan akademik dan cabaran kehidupan mereka. Yang kedua, stigma sosial. Stigma sosial terhadap kaunseling juga menjadi halangan utama. Banyak ibu bapa bimbang jika anak mereka mendapatkan perkhidmatan kaunseling kerana ia akan memberi imej negatif kepada keluarga atau anak mereka. Mereka sering mengaitkan kaunseling dengan kelemahan atau kegagalan yang menyebabkan pelajar takut untuk mencari bantuan.
Dan yang ketiga ialah kebimbangan ketersediaan dan kualiti perkhidmatan. Selain itu, kebimbangan mengenai ketersediaan dan kualiti perkhidmatan kaunseling juga merupakan masalah yang perlu diberi perhatian. Beberapa ibu bapa meragui keberkesanan perkhidmatan kaunseling di sekolah, terutamanya apabila terdapat kekurangan kaunselor yang terlatih dan sumber yang mencukupi. Seterusnya, isu atau permasalahan pelajar terhadap perkhidmatan kaunseling di sekolah menengah yang pertama ialah tingkah laku langsang dalam kalangan pelajar. Salah satu isu utama yang perlu kita fokuskan adalah tingkah laku langsang, iaitu perbuatan yang bertujuan untuk mencederahkan orang lain atau objek. Faktor-faktor seperti kekurangan motivasi, konflik interpersonal, dan tekanan hidup menjadi pendorong kepada tingkah laku ini. Tingkah laku bermasalah ini bukan sahaja memberi kesan kepada individu, tetapi juga kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Yang kedua ialah kemerosotan kerohanian individu. Selain itu, kemerosotan kerohanian juga menjadi cabaran dalam kaunseling. Pemodenan kehidupan dan perubahan nilai dalam masyarakat seringkali menghakis asas-asas rohani yang penting dalam membentuk masyarakat yang beretika. Walaupun pemodenan membawa banyak kebaikan, ia juga mempunyai kesan negatif yang boleh merusakkan nilai murni dalam masyarakat. Justru itu, perkhidmatan kaunseling perlu diperbaharui untuk menangani kemerosotan kerohanian ini, terutamanya dalam kalangan pelajar, agar mereka tetap teguh dengan nilai akidah dan moral yang baik. Selamat sejahtera, saya Gurina Syahyu, anak timbang P139603 akan membentangkan kajian-kajian lepas, iaitu persepsi pelajar terhadap perkhidmatan bimbingan kaunseling di sekolah menengah. Ini terdapat 7 kajian lepas yang membincangkan persepsi pelajar terhadap perkhidmatan bimbingan kaunseling di sekolah menengah. Kajian lepas yang pertama adalah daripada Murugasan 2021, iaitu Kaunseling Pelbagai Budaya di Malaysia. Kajian lepas ini membincangkan persepsi atau pandangan pelajar dan terdiri daripada pelbagai kaum terhadap perkhidmatan bimbingan kaunseling di sekolah. Persepsi pelajar berlainan etnik sangat berbeza secara signifikannya. Pada pelajar Melayu, mereka tidak mempunyai masalah sama dengan kebudayaan mereka dan proses sosialisasi mereka. Ini merupakan konsep nasihat. Selain itu juga, pelajar Cina dan India pula adalah dari segi masalah komunikasi dan kepercayaan masing-masing. Seterusnya, kajian dari Ibrahim 2011, persepsi pelajar terhadap perkhidmatan kaunseling di Universiti Kebangsaan Malaysia. Untuk kajian lepas ini, ia membincangkan pandangan stereotip atau prejudis terhadap individu lain yang menjadi pegangan kolektif sesuatu komuniti atau masyarakat. Selain itu juga, ia memberikan alasan stigma umum untuk menjadikan mereka enggan atau teragak-agak untuk mendapatkan perkhidmatan daripada kaunselor. Selain itu juga, individu yang menjadi mangsa stigma akan mempunyai pandangan negatif terhadap dirinya sendiri, seperti mereka akan merasa malu dan akan merasa rendah diri. Okey, seterusnya untuk kajian lepas yang ketiga daripada Abu tahun 2020, iaitu Student Discipline Problem Perception of Counselling Service. Untuk kajian lepas ini, ia membincangkan kebimbangan terhadap kerahsiaan, di mana takut kaunselor membocorkan masalah kepada ibu bapa, guru atau rakan. Selain itu juga, kurangnya pemahaman kaunselor. Pelajar merasa kaunselor tidak memahami cabaran kehidupan remaja. Selain itu juga, stigma kaunseling untuk masalah mental sahaja. Pelajar selalu berfikiran bahawa kaunseling hanya untuk masalah mental sahaja. Mereka malu berjumpa kaunselor kerana menganggap mereka hanya mempunyai masalah mental yang memerlukan kaunseling. Keutamaan berkongsi masalah dengan rakan atau keluarga. Okey, pelajar juga lebih selesa berbincang dengan orang lain yang dianggap lebih memahami dan mempercayai diri mereka. Kajian lepas yang keempat, iaitu daripada Jun Willy dan Abu Bakar tahun 2009, iaitu keperluan khidmat bimbingan dan kaunseling dalam kalangan pelajar sekolah menengah luar bandar. Kajian lepas ini membincangkan di mana pelajar di sekolah luar bandar memerlukan keperluan kaunseling berkaitan dengan kerjaya dan akademik kerana ia amat penting demi masa depan pelajar. Selain itu juga, pelajar mengharapkan agar kaunseling juga dapat membantu dan memberi maklumat mengenai pemilihan kolej atau universiti. Keperluan kaunseling pelajar sekolah menengah di luar bandar adalah berbeza mengikut populasi dan demografi sesuatu tempat berbanding dengan pelajar sekolah menengah di bandar. Untuk kajian lepas yang kelima, kajian dari Ishak tahun 2024, iaitu persepsi pelajar KKTP terhadap penerapan etika, akhlak dan didikan sasiah dalam sesi perkongsian. Untuk ini, kajian lepas ini membincangkan penerapan etika, akhlak dan didikan sasiah dalam sesuatu sesi perkongsian ini adalah sangat bermakna dalam diri mereka. Penglibatan para pelajar dapat mengukuhkan kesedaran mereka terhadap sikap tanggungjawab sebagai pelajar yang berwibawa.
Selain itu juga, bimbingan nasihat, bertukar-tukar pandangan dan melakukan aktiviti bersama terbukti dapat memberi kesan mental yang baik dalam diri pelajar. Seterusnya, untuk kajian lepas yang keenam, iaitu kajian dari Muhammad Amin, iaitu kesediaan pelajar dalam mendapatkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Kajian lepas ini membincangkan tentang tahap stigma dan tahap kesediaan murid terhadap bimbingan dan kaunseling di sekolah. Yang telah dikenal pasti malah hubungan stigma dan kesediaan murid terhadap perkhidmatan ini juga telah dikenal pasti. Selain itu, kecenderungan pelajar untuk mendapatkan hikmat dan nasihat kaunseling juga berkorelasi positif dengan stigma. Sangat sedikit pelajar yang sering menolak perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Ini menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar bersedia untuk mengambilnya. Saya Emilina Anapa, P143132 akan membentangkan kajian lepas persepsi ibu bapa terhadap perkhidmatan bimbingan kaunseling di sekolah menengah. Terdapat 7 artikel yang dipilih dalam kajian lepas ini. Okay, yang pertama, daripada Muhammad Elhab 2020, iaitu kepentingan kaunseling terhadap ibu bapa dengan kanak-kanak yang berkeperluan khas. Okey, untuk artikel ini mengkaji persepsi ibu bapa dalam menangani keperluan untuk pendidikan anak yang berkeperluan khas terhadap guru kaunseling. Kebanyakan responden memberi maklum balas yang positif dan mereka bersetuju terhadap perkhidmatan ini dilakukan di sekolah. Hal ini juga dapat memberi faedah dan kepentingan kepada mereka sebagai ibu bapa dalam menangani dan menguruskan keperluan pendidikan anak mereka berkeperluan khas. Cara ini cara yang terbaik dalam menyediakan diri untuk mengurus keperluan pendidikan anak mereka. Okey, untuk artikel yang kedua pula iaitu daripada Ahmad Ibrahim dan Masri 2024 bertajuk meneliti perseptif pelatih terhadap program-program ibu bapa pemulihan di sekolah tunas bakti. Dalam artikel ini iaitu meningkatkan pemahaman mereka tentang kepentingan kaunseling. Ibu bapa dapat memberi sokongan berterusan kepada anak-anak mereka menjadi kepribadian yang baik pada masa hadapan mereka. Penglibatan aktif ibu bapa ini juga dapat memastikan mereka memberikan perlindungan dan kawalan yang terjamin. Sekolah boleh mengadakan sesi maklumat khas untuk ibu bapa dalam memberi pandangan dan mendapatkan maklumat yang lebih jelas tentang perkhidmatan kaunseling yang disediakan. Artikel yang seterusnya daripada Colin 2024 iaitu Parental Expectation of School Counselor and their Role in Supporting Student Mental Health and Wellbeing Qualitative Study. Okey, dalam artikel ini ibu bapa melihat kaunselor sebagai penyokong emosi yang penting dalam menyediakan persekitaran selamat untuk pelajar terutama dalam situasi krisis. Okey, dalam ini juga ibu bapa menekankan perlunya kaunselor bertindak sebagai agent respon awal untuk mengenal pasti masalah kesihatan mental pelajar. Oleh itu, ibu bapa mengharapkan lebih banyak ketulusan mengenai peranan kaunselor dan accessibility yang lebih baik. Okey, untuk artikel yang kedua pula iaitu daripada Richie MC Lee 2021 bahawa mindset for parents iaitu strategy to encourage growth mindset in kids. Okey, dalam artikel ini ibu bapa terhadap sesi atau program kaunselor di sekolah berpendapat bahawa murid boleh mengembangkan kecerdasan mereka dengan usaha dalam pembelajaran yang mungkin memerlukan beberapa perjuangan dan juga kegagalan. Namun dengan adanya program kaunselor, murid akan faham bahawa dengan usaha dan ketekunan mereka dapat berkembang dan berjaya. Ibu bapa juga berpendapat bahawa secara tidak langsung akan mempengaruhi perasaan kanak-kanak tentang diri mereka dan cara mereka berfikir membawa diri mereka sendiri. Okey, seterusnya saya akan membincangkan hasil pembincangan dari segi pelajar. Yang pertama, ramai di antara pelajar menghadiri perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah mempunyai banyak salah laku dan mempunyai banyak masalah disiplin. Yang kedua, terdapat juga pelajar yang memanfaatkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah mereka untuk membentuk masa depan yang berjaya. Sebagai contoh, ramai pelajar yang meminta khidmat kaunselor dalam membimbing mereka untuk membuat pemilihan kerjaya. Seterusnya, perkhidmatan bimbingan kaunseling ini juga sangat penting bagi sekolah di bandar maupun di luar bandar. Sebagai contoh, pelajar sekolah menengah di luar bandar seperti Baram, Sarawak mahukan lebih banyak bantuan bimbingan dan kaunseling dari segi akademik dan kerjaya. Okey, seterusnya saya akan membincangkan hasil perbincangan daripada ibu bapa. Yang pertama, kurangnya kesedaran dan pemahaman ibu bapa mengenai peranan sebenar kaunselor. Yang kedua, banyak ibu bapa yang masih beranggapan bahawa kaunseling hanya diperlukan oleh pelajar yang menghadapi masalah disiplin sahaja dan juga masalah kesihatan mental yang serius. Yang ketiga, ibu bapa di beberapa negara masih kurang cakna akan maklumat tentang perkhidmatan kaunseling yang wujud di sekolah anak-anak mereka.
Stigma sosial terhadap penggunaan perkhidmatan konseling juga menjadi halangan utama buat ibu bapa dalam membentuk kepercayaan mereka. Ibu bapa juga cenderung untuk menghantar anak mereka menghadiri sesi konseling kerana takut dan terkesan. Ada segelintir ibu bapa juga memberi sepenuhnya kepercayaan terhadap perkhidmatan konseling dan bimbingan di sekolah untuk membantu anak mereka dalam membentuk sasiah diri dan membantu dalam meningkatkan pencapaian dalam akademik. Saya Cerna Krisilan Sitim, nombor kad matriks P138810. Seterusnya saya akan membentangkan berkaitan dengan implikasi. Secara umumnya, persepsi pelajar dan ibu bapa terhadap bimbingan konseling di sekolah menengah telah memberi pelbagai implikasi yang signifikan. Persepsi ini telah membawa implikasi yang positif dan juga negatif. Ianya bergantung terhadap pandangan masing-masing. Implikasi yang timbul dapat dikategorikan kepada dua bahagian, iaitu persepsi pelajar dan juga persepsi ibu bapa. Implikasi yang pertama yang timbul dalam persepsi pelajar adalah keberanian untuk mendapatkan bantuan, di mana persepsi ini telah memberi implikasi yang positif dan juga implikasi negatif. Dari segi implikasi positif, pelajar yang melihat konseling sebagai tempat yang selamat, oleh itu mereka akan cenderung untuk meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah mereka seperti dalam akademik, sosial ataupun dari segi emosi. Manakala implikasi negatif, mereka akan menganggap konseling sebagai tempat untuk orang yang bermasalah. Oleh itu mereka tidak akan meminta bantuan daripada pihak konselor walaupun mereka memerlukan bantuan tersebut. Implikasi yang kedua adalah kesejahteraan dalam emosi dan akademik pelajar. Dalam implikasi ini terdapat implikasi positif dan juga implikasi negatif, di mana implikasi positif akan dapat membantu pelajar untuk mengatasi tekanan dan juga meningkatkan keseimbangan kehidupan akademik dan juga meningkatkan keseimbangan kepribadian mereka. Seterusnya, dari segi negatif, pelajar akan berisiko untuk mendapat atau menghadapi tekanan yang berpanjangan kerana mereka tidak mendapat sokongan daripada orang yang profesional. Implikasi yang terakhir dalam persepsi pelajar adalah hubungan baik dengan sekolah, di mana dalam implikasi ini perkhidmatan konseling yang ada akan menimbulkan rasa sayang dan terhutang budi terhadap sekolah kerana para pelajar yang menganggap konseling ini sebagai tempat yang selamat akan merasa didengari dan dihargai. Seterusnya adalah implikasi dalam persepsi ibu bapa. Yang pertama, melibatkan diri dalam menyelesaikan masalah pelajar, di mana implikasi ini telah memberi persepsi positif dan juga negatif terhadap konseling. Dalam persepsi positif, ia akan meningkatkan peluang ibu bapa untuk turut serta dalam program konseling yang diadakan di sekolah. Manakala dari segi sudut negatif pula, ia akan menimbulkan jurang komunikasi dalam kalangan ibu bapa dan konselor, sekaligus akan menghalang usaha dalam membantu pelajar. Implikasi yang kedua adalah sokongan terhadap perkhidmatan sekolah, di mana persepsi ini juga terdapat implikasi positif dan juga implikasi negatif. Dari segi implikasi positif, ia akan menunjukkan ibu bapa yang memahami kepentingan konseling
cenderung untuk menyokong anak-anak mereka untuk menghadiri sesi konseling. Dan dalam masa yang sama, mereka juga akan turut serta untuk memberi kerjasama dengan pihak sekolah. Dari sudut negatif pula, ia akan menunjukkan bahawa ibu bapa yang tidak mempunyai pengetahuan berkaitan dengan konseling akan cenderung untuk menghalang anak-anak mereka daripada turut serta kerana mereka berasa konseling yang ada itu tidak relevan. Persepsi yang ketiga adalah pengaruh terhadap pandangan anak-anak, di mana dalam implikasi ini persepsi ibu bapa terhadap konseling akan mempengaruhi cara pelajar untuk melihat perkhidmatan tersebut. Seperti jika ibu bapa memberi sokongan dan memberi pandangan dari sudut yang positif, maka dengan itu pelajar akan cenderung untuk menerima konseling dan mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan konseling. Persepsi yang negatif atau pemahaman yang salah oleh pelajar dan ibu bapa terhadap perkhidmatan bimbingan konseling di sekolah sememangnya perlu diperbetulkan kerana ia memberi kesan yang negatif terhadap pelajar dan ibu bapa itu sendiri. Oleh itu, terdapat beberapa cadangan dalam mengatasi masalah persepsi negatif tersebut. Cadangan yang pertama ialah dengan mengemukakan perkhidmatan konseling secara menyeluruh di sekolah. Hal ini bertujuan untuk memberi pemahaman yang lebih mendalam kepada ibu bapa dan pelajar terhadap fungsi perkhidmatan konseling dan peranan konseling di sekolah secara lebih terperinci. Seterusnya adalah dengan meningkatkan kerjasama dengan ibu bapa, misalnya mengadakan aktiviti hari bersama konselor yang bertujuan untuk memberi peluang kepada ibu bapa dan juga pelajar untuk berinteraksi dengan guru konseling untuk bertanya soalan yang meragukan mereka dan pemahaman yang kurang jelas terhadap perkhidmatan bimbingan dan konseling. Selanjutnya ialah dengan melibatkan pelajar dalam aktiviti konseling. Sebagai contohnya, mengadakan program sesi ceramah inspirasi dan sesi motivasi kepada pelajar. Dalam sesi tersebut, guru konseling sememangnya perlu memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan penerangan dan penjelasan yang dapat memberikan kesan kepada pelajar. Misalnya, berkongsi kisah pelajar lain terhadap kejayaan mereka dari aspek akademik dan kurikulum yang telah mendapat bimbingan dari konselor atau guru konseling. Selain daripada itu ialah melalui media sosial. Pihak sekolah haruslah membuka akaun rasmi di media sosial terutamanya pada Facebook, Instagram dan TikTok bagi memudahkan kaki tangan sekolah yang mempunyai tanggungjawab penting dapat menggunakan akaun tersebut untuk memuat naik maklumat yang penting. Sebagai contohnya, guru konseling dapat menggunakan akaun rasmi sekolah untuk memuat naik pelbagai perkara berkaitan dengan konseling seperti video pendek, pengalaman bekas pelajar terhadap perkhidmatan konseling, berkongsi tips motivasi dan penerangan berkaitan dengan konseling. Jadi, berdasarkan cadangan tersebut, sedikit sebanyak dapat menghapuskan persepsi negatif pelajar dan ibu bapa yang wujud mengenai perkhidmatan bimbingan konseling di sekolah menengah. Secara keseluruhannya, sebagaimana yang telah dihuraikan, konseling merupakan sebahagian proses daripada perkhidmatan bimbingan. Di dalam sekolah dan di dalam bilik darjah, masalah disiplin memang berlaku, tidak kira apa jenis disiplin yang wujud. Ini kerana murid-murid terdiri daripada berbagai-bagai latar belakang, mempunyai sasiah, intelek, jasmani, rohani dan sosial emosi yang berbeza-beza. Melalui perkhidmatan ini, permasalahan disiplin yang tidak diingini dapat dikurangkan dan dapat dibendung dengan tindakan sebetulnya daripada pihak yang terlibat. Dalam kajian ini, terdapat beberapa faktor atau isu negatif yang telah dikemukakan, iaitu persepsi terhadap pelajar dan ibu bapa terhadap perkhidmatan bimbingan dan konseling ini. Namun, cadangan-cadangan juga telah dibahaskan bagi mengatasi persepsi negatif ini dalam kalangan pelajar dan ibu bapa maupun pihak luar daripada terus berleluasa. Jadi sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab, guru pada hari ini harus menyadari tugas dan amanah yang diserahkan kepadanya untuk mendidik generasi yang akan datang menjadi yang lebih baik pada masa hadapan. Okey, itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.